Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang membuat analisa untuk Forex. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik. Di hari ini kita akan membuat analisa untuk Gold dahulu sebab ada beberapa request yang hendak saya membuat analisa untuk lain juga. Tapi kita tengok Gold dahulu. Lepas ni saya cuba selit-selitkan untuk PP yang lain lah. Jadi sebelum kita teruskan kita punya video ini, bagi mereka yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan butang subscribe. Bagi mereka yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Jadi hari ini merupakan hari Isnin. Isnin merupakan kita punya permulaan hari pertama lah dalam minggu inilah untuk kita trade. Jadi kita tengok dulu apa yang telah berlaku sepanjang minggu lepas. Okey. Sepanjang minggu lepas nampak gayanya price telah pun membuat penurunan, dan kalau kita lihat kat sini dia kelihatan seperti macam bentuk V kat sana. Okey, dia naik kat sini, turun kat sini. Jadi ada possibility untuk price menjadi sideway tu adalah tinggi lah. Maksudnya dia bermain dekat sini macam ni je lah. Jadi dekat weekly ni telah ada satu engulfing kat sini. Engulfing yang belum lagi di retest lah. Jadi kita tandakan dulu. Jadi untuk buyer untuk minggu ini boleh dijadikan kawasan engulfing weekly ni sebagai target untuk TP. Dan kalau kita lihat price paling bawah sekarang ini, dia telah berada di bawah week yang ke berapa itu tak tahulah. Jadi kat sini kalau kita tak boleh tandakan, dia di dalam zone lagi lah. Maksudnya bukan di dalam zone kat sini zone lah, zone untuk engulfing tu lah kat sini. Tapi dia dah berada di dalam tu lah. Cuma dia tidak lagi dapat melepasi paling low dia. Paling low dia maksud dia belum dapat membuat new low lah. Okey. New low iaitu berada di 1680. Jadi possibility untuk dia turun tu masih lagi wujud, dan kekuatan juga menjurus lebih kepada ke bawah. Dan mungkin kalau kita nak sell boleh target sampai ke low ni dululah, ke low ni dulu, ataupun kita cari lagi zone di bawah daripada low itu sebagai kita punya hala tuju, iaitu di area sinilah. Maksudnya kalau 1780 itu di breakout, jadi kemungkinan besar untuk dia pergi ke 1626 itu adalah tinggi. Okey, ini kita boleh jadikan kita punya panduan, iaitu target untuk TP untuk seller. Okey, baik. Jadi itu kalau kita lihat pada weekly. Okey. Jadi kemungkinan untuk dia naik itu pun ada. Kemungkinan dia sambung penurunan, dia kena melepasi 1680. Okey. Baik, tapi pada saya sendiri saya lebih menjangkakan dia akan membuat kenaikan lah. Jadi kemungkinan besar saya akan mencari buy. Okey, kat mana kita nak buy? Okey, boleh cuba buy dahulu. Okey, kalau kita nak buy ni macam biasa, kita macam saya akan pasang saya punya BB lah untuk mencari zone buy yang terbaik. Okey. Jadi oleh kerana saya buy, saya tandakan zone BB di bawah. Okey, dan kalau kita lihat dekat sini dia berada betul-betul ada zone dekat sebelah kiri itu. Okey, jadi mungkin kita boleh cari, kita boleh buy dekat sini kat bawah nanti. Tapi dia tidak boleh melepasi kawasan inilah. Okey, kawasan sini. Sinilah kurang-kurangnya. Okey, jadi SL lebih kurang dalam berapa pip tu? Dalam 30 pip. Okey, dalam 30 pip, maka trade ini berbaloi untuk kita cuba. Boleh dicuba sebab risk dia kecil tapi reward dia memang besar, iaitu sampai ke langit tadi, iaitu di 1772. Jadi 30 risk, jadi TP kita 1772 dalam 1000 lebih 1000 lebih pip lah, 1000 lebih pip. Okey, baik. Jadi alhamdulillah selesai sudah kita punya analisa untuk gold.
Jadi mungkin saya akan tunjuk gold ni dekat sini lah supaya anda boleh jelas lagi. Saya target untuk buy untuk gold ini jangkaan entry adalah di 1697 tu lah, 9777 lebih kurang itu. Mungkin kita boleh ambil nombor tepat iaitu di 1798 sebab dia dekat dengan 17 dia lah. Ya. Kita ambil dekat 1798. Okey, baik. Jadi seterusnya pair GU pair GU ramai yang hendak cuba untuk entry untuk GU ni. Kalau kita tengok kat weekly memang dia straight turun kat bawah, dan kalau kita lihat dekat bawah sini dia berada di dalam shadow shadow dekat bawah sinilah kat bawah sini. Jadi price yang paling terendah adalah di 1.1462 dan dia belum lagi sampai ke situ. Jadi bagi saya kalau kita nak entry untuk GU ni adalah lebih baik untuk kita tunggu dia breakout low tu lah paling cantik lah sebenarnya. Kita tunggu dia breakout low, jadi jangkaan gerakan adalah seperti inilah ABC, C untuk naik ke atas. Okey. Kalau kita nak swing tu memang jauh lah target kita. Mungkin kita boleh target sampai ke sini dululah, ambil macam zone sideways tu kat sini kat sini mungkin kita boleh target TP kita kat sini dulu untuk GU. Tapi kalau saya untuk GU ni adalah lebih baik untuk kita menunggu price membuat new low dululah, sebab dah halang-halang tak jauh je lagi untuk low kat sini. Okey, selepas dia membuat new low itu cara yang paling selamat untuk kita entry adalah dengan menunggu H1 membuat engulfing lah, bullish engulfing. Itu cara paling selamat lah. Kalau kita nak cara agresif, kita tunggu price membuat new low di satu berapa tadi, untuk weekly tadi 14053 tu. Bila telah terbentuk new low di mana-mana time frame lah, tak kisahlah H1 ke apa ke, asal dia buat new low je, masa ni baru kita buka time frame M1 untuk kita entry. Cuba entry, cari price yang berada di luar kawasan BB, iaitu di luar kawasan BB bottom. Kalau CS tu terkeluar je, maksudnya kita boleh saja entry di M1 lah. Dan kalau profit tu terpulang pada masing-masing, maksudnya kalau nak hold boleh letak BE, kalau nak ambil profit pandai-pandai lah hidup. Saya pun tak pasti juga dia boleh tak naik ke atas sana nanti. Kalau mengikut analisa ini merupakan analisa swing lah analisa swing, sebab dia jauh sikit pun mencecah dalam 600 pip begitu. Jadi mungkin SL boleh letaklah besar sikit 50 pip ataupun minimum 30 pip cuma jangan lebih daripada 50 pip begitulah ya. Okay, baik, itu untuk GU. Untuk EU rasanya sama sajalah, lebih kurang bagi saya lebih baik untuk mencari buy mencari buy. Kalau EU ni dah melepasi kalau tengok saya punya apa dia history untuk EU ni dah habis dah habis. Jadi yang tinggal hanyalah dekat area sini lah, sini cuba tengok loh. Okey, kat situ ada engulfing. Dia ke atas ke atas. Tapi price kat bawah dia dah break pun. Dah break mana sini. Dia berada kat sini. Engulfing ada kat bawah sikit lagi. Mungkin boleh buy kat bawah ni lah. Okey, untuk EU ni at least EU ni adalah zone untuk kita entry naik ke atas. GU mungkin ada juga tadi cuba tengok dulu Okey, saya share dulu. Maksudnya untuk GU ni tadi kita nak cuba mencari buy lah di kawasan B ni lah. Kita cari B ni kat mana, sebab B tak boleh berada dekat sini sebab dia engulfing dia kat atas. Okey, engulfing dia kat atas ni engulfing dia. Okey. Jadi kat sini kawasan shadow je. Dia kawasan bawah. Tapi ini kategori kepada price yang paling murah lah untuk GU ni lah, paling murah. Dia kalau dia breakout ini, maksud dia makin murah lah untuk GU ni. Okey, cuma zone je tak ada. Zone je tak ada. Okey, cuba tengok yang lepas-lepas tak ada juga Mungkin dekat monthly baru kita jumpa kot. Okey, monthly pun dah tak ada dia punya history dia. Maksudnya GU ni
sudah berada di kawasan yang paling terbawah, paling teruk mata wang GU ini dikerjakan oleh USD paling teruk. Dalam sejarah lah, dalam sejarah kalau tengok dalam sejarah saya ni dah tak nampak lagi lah. Maksudnya yang sini merupakan memang yang paling terbawah dah sekarang dalam sejarah. Kalau dia break lagi ke bawah, maksudnya dia membuat sejarah baru sejarah baru. Sama juga apa yang telah berlaku kepada UJ. UJ dia telah membuat sejarah baru di mana dia membuat new high asyik new high. Kalau kita tengok weekly ni straight je dia punya bullish tu bullish dia straight je. Jadi apa-apa yang berlaku kepada GU EU UJ ni, UJ dengan GU lah terutamanya itu merupakan harga yang paling murah dah lah, paling murah. Yang bagi saya berbaloi juga untuk dicuba. Maksudnya cuma kita melawan trend lah, melawan trend. Namun begitu secara psikologinya price ni dia cycle lah, cycle. Sekarang ni dia membuat new high macam ni contoh macam UJ ni lah. Dia naik macam ni kan. Okay. Jadi possibility untuk dia membuat perkara yang sama, untuk dia turun juga untuk masa akan datang pun wujud juga. Kalau dia boleh naik, kenapa dia tak boleh turun? Itu tak adil lah untuk market. Cuma itu mungkin saya punya teori sajalah, teori saja. Okey. Baik, jadi untuk kita entry sell untuk UJ ni sebenarnya boleh bagi saya berbaloi walaupun melawan trend sedikit. Bukan melawan trend sedikit, trend yang banyak. Sebab trend memang kuat menunjukkan dia naik Tapi bagi saya dah tak berbaloi lah untuk buy. Walaupun dia naik lagi, bagi saya, kalau saya memang tak akan mencari buy lagi lah untuk GU pada harga sekarang lah. Kecuali dia turun, barulah kita boleh mencari buy lah. Sebagai contoh, kalau ikut SOP saya, cari zone yang berada jauh daripada PB, iaitu dekat sini. Jadi mungkin UJ ni akan pergi ke sini kot kalau dia turun lah. Kalau dia turun mungkin dia pergi ke sini ataupun dia ambil zone ini. Sini yang paling terbaik untuk buy. Okay, paling terbaik untuk buy. Ke atas ni paling terbaik untuk sell. Okay. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk analisa untuk kali ini. Kita ada GU, EU, UJ dan gold bagi mereka yang ada follow untuk entry Bitcoin semalam, entry Bitcoin, Alhamdulillah Bitcoin telah pun naik, syukur. Kalau siapa ada yang buy tu tahniah diucapkan Alhamdulillah. Moga profit tu boleh membantu meringankan beban anda sedikit. Okay. Baik, jadi saya rasa itu saja daripada saya, CJFX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.